أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil faedah daripada kitab Arba'in fi Mabani Islami wa Qawaid al-Ahkam, atau lebih dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullah, atau lebih dikenali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya sekitar 45 tahun. Sebuah kitab yang memuatkan hadis-hadis yang merupakan pokok atau paksi agama, yaitu Madaruddin, yang merupakan sumbernya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sebab itulah kita sangat-sangat dituntut untuk mempelajari dan mengambil faedah daripada hadis-hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sebahagiannya adalah merupakan yang diambil daripada pengajian ataupun kuliah oleh Syekh Ibn Salih rahimahullah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah melengkapkannya menjadi 42 hadis di dalam kitab ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung hadis yang ke-13, Al-Hadithu Salisu Asyara, hadis yang ke-13. Baik, hadis yang ke-13 adalah hadis yang merupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan hak sesama Muslim, iaitu temanya adalah hal yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, iaitu salah satu daripada dua cabang kehidupan seorang Muslim, iaitu menegakkan hablum minallah. Dan hadis ini adalah merupakan salah satu hadis yang sangat agung dalam bab ini. Baik, hadis yang ke-13, Al-Haditsus Salis Asyara. Kita akan membacanya seperti biasa, kemudian kita akan menerangkannya secara ringkas faedah-faedah daripada hadis yang dibacakan. Hadis ini diriwayatkan daripada yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Maula Nabi SAW, pembantu Nabi SAW yang sering kita temui namanya di dalam hadis-hadis yang kita bacakan, sama ada di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah sebelum ini atau di dalam kitab ini Arba'in An-Nawawiyah. Jadi seorang sahabat yang sudah masyhur, secara biografinya secara ringkas nanti kita akan jelaskan sedikit sebagai pengulangan. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Yani minal khair. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. An Abi Hamzah, daripada Abu Hamzah Anas Ibnu Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadam ataupun pembantu, assistant, pembantu rumah Nabi SAW. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak sempurna iman. Bukan tidak beriman. Maksudnya kalau harfiah tidak beriman, tapi maksudnya tidak sempurna. La yu'min. Kalau tidak beriman dia macam ni. Tak beriman maknanya kafir. Tak maksudnya kalau Jadi la itu adalah dalam ada pengertian, la itu istilahnya di sini menunjukkan kepada tidak sempurna. La yu'minu ahadukum. Ini para ulama menjelaskannya. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hatta sehingga yuhibbu. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyintai, yuhibbu, al-mahabbah. Menyintai siapa? Li akhihi, iaitu menyintai untuk saudaranya. Ma yuhibbu, apa yang dia cintai, li nafsih, bagi dirinya. Berupa kebaikan, minal khair. Jadi hadis ini secara penuhnya adalah maksudnya adalah tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehinggalah dia menyintai untuk saudaranya segala apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yakni berupa kebaikan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadisnya nombor 13, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nombor 45. Hadis ini adalah hadis yang pendek. Di antara hadis-hadis yang pendek, sebaris sahaja, dalam satu ayat. Maka insya-Allah kita boleh menghafalnya. Ikut berfaedah. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li akhihi. hatta yuhibba li akhihi Ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. li nafsihi Minal khair. minal khair. Cuba baca. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Baik. Nanti ingat, hafal. Baca ulang-ulang. InsyaAllah. Hadis yang sebelum ni pun pendek. InsyaAllah dah hafal. Maka begitulah. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, memasukkan hadis-hadis Madaruddin yang merupakan hadis-hadis yang ringkas, Jawami'ul Kalim, yang insya-Allah memudahkan untuk kita menghafalnya. Maka hafallah dia, kerana hadis ini sangat berguna kepada kita. Ketika mana kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan dengan mengetahui hadis-hadis itu, nanti kita boleh sampaikan. Contoh apabila kita menasihati sesama Muslim atau ingin memberikan faedah kepada mereka, maka bolehlah kita membaca hadis-hadis ini. Bahkan di dalam majlis-majlis tertentu, jika ada orang meminta kita untuk membuat ucapan, memberikan sedikit nasihat ataupun tazkirah ringkas, maka kita boleh pilih mana-mana hadis yang terdapat di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini yang boleh kita kongsikan. Kerana apa? Faedahnya sangat agung. Bila berada dalam majlis sesama Muslim, boleh kita menyampaikan hadis ini. Kerana ia mengandung faedah yang berkaitan dengan, iaitu perintah Allah SWT agar kita menegakkan hak-hak sesama Muslim, iaitu hablum minan nas. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh, iaitu Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an, kunyahnya adalah Abu Malik, Abu Hamzah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an, dia adalah maula Nabi SAW yang diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim, Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, Ummu Sulaim radhiyallahu anha dihantar ke rumah Nabi SAW ketika umur 10 tahun
berkhidmat di rumah Nabi SAW sejak Nabi SAW berada di bumi Madinah, ya, setelah kedatangan Nabi SAW dalam ya peristiwa hijrah sehinggalah Nabi SAW wafat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an membesar bersama dengan Nabi SAW di rumahnya, yaitu selama 10 tahun. Dan ketika Nabi SAW meninggalkan dunia yang fana ini, umurnya 20 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, banyak sekali yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga termasuk di dalam jajaran para sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu sekitar 2287 hadis. Dan disebutkan di antara keistimewaan Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu ibadahnya, ya, persis seperti ibadahnya Nabi SAW, solatnya dan seumpamanya. Kerana apa? Dia sentiasa melihat dan mencontohi bagaimana ibadah Nabi SAW. Dan di antara keistimewaan yang utama Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mendapat doa daripada Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan untuknya agar dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, kemudian banyak keturunan, anak pinak. Dan ketiga-tiganya diperolehi oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia seorang yang kaya, ramai anaknya, hampir 100 orang, dan daripada keturunannya juga ramai. Ya, kemudian di antara keistimewaan lain Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu, ya, Allah kurniakan dia beberapa karamah. Kita dah sebut sebelum ni. Di antara karamahnya adalah pernah satu ketika, ya, ladang, ya, ataupun kebun kurma ni ditimpa, ya, kemarau, kering. Lalu pekerjanya memaklumkan kepadanya tentang keadaan itu. Lalu dia datang ke kebunnya dan mendirikan solat 2 rakaat. Ya, kemudian Allah turunkan hujan hanya di kebunnya saja. Ya, subhanallah. Kemudian di antara perkara yang lebih menakjubkan daripada itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu an setiap hari bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Inilah menunjukkan, ya, betapa, sebab apa? Sebab kecintaannya yang sangat dalam kepada Nabi SAW. Dan dia riwayatkan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi, yuhibbu li nafsi. Begitu juga hadis yang berkaitan dengan anta ma'a man ahbabta. Jadi dua hadis ini adalah yang menguatkan, meningkatkan kecintaan Anas bin Malik radhiyallahu an yang sangat dalam pada Nabi SAW. Ya, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an kata, tidak adalah perkara yang lebih menggembirakan aku melainkan hadis ini, yaitu ucapan Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Kerana aku menyintai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan walaupun aku tidak seperti mereka, tapi aku berharap, ya, dapat bersama dengan mereka. Jadi cinta kepada seseorang nanti di negeri akhirat akan bersama dia dengan siapa yang dicintai. Masya Allah. Inilah hebatnya para sahabat Nabi SAW, yaitu mereka memahami hadis dan mereka berjalan di atasnya. Baik. Kemudian, ya, daripada maksud hadis ini, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Yaitu tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehinggalah dia menyintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, yakni berupa kebaikan. Jadi faedah yang pertama daripada hadis ini adalah, yaitu Islam adalah agama persaudaraan. Ya, Islam adalah agama persaudaraan. Dan sesama mukmin mereka adalah bersaudara. Jadi bersaudaranya mereka itu bukan disebabkan oleh semata-mata adanya garis keturunan, disebabkan oleh adik-beradik, satu nasab, ya, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tak. Itu khusus. Tapi ini adalah persaudaraan umum. Jadi sesama muslim itu diikat dengan akidah yang sama. Dan sebab itu Allah sebut orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang beriman itu, ya, bersaudara. Bersaudara dari sudut satu ikatan yang sama, yaitu Rabb mereka adalah sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mereka adalah sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka adalah sama, yaitu Islam. Ya, agama mereka adalah sama, yaitu Islam. Akidahnya tegak di atas kalimat tauhid, kalimah syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kiblat mereka adalah sama, yaitu Kaabah. Ya, jadi semuanya mereka diikat dengan perkara itu. Ya, yang itulah akan mewujudkan satu, ya, kesatuan umat Islam yang sangat kukuh. Dan di antara perkara yang menjadi,
Ya, elemen yang mengukuhkan persaudaraan Islam itu adalah cinta sesama Muslim. Iaitu salah satu rukun persaudaraan yang wajib dijaga. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan tidak sempurna iman. Jadi, cinta itu adalah sebahagian daripada iman. Sebagaimana yang kita ketahui, iman itu terdiri daripada lebih daripada 70 cabang. Ya, 70 cabang iman itu. Ya, dan malu adalah salah satu daripada cabang iman. Ya. Apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan kecintaan daripada Allah, maka itu adalah iman. Ya, itu adalah hal yang dituntut untuk kita menjaganya dan berjalan di atasnya. Jadi salah satu rukun persaudaraan Islam yang penting, yang besar, yang wajib dijaga adalah iaitu kecintaan ya sesama Muslim. Ya, seperti mana ya cinta itu pula ya diberikan ya darjah cinta itu. Ya, apa maksud cinta itu adalah cinta kepada seorang Muslim, kepada seorang mukmin, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maknanya dia menjadikan sesama Muslim itu sebagaimana dirinya sendiri. Maknanya copy paste ataupun cerminan. Ya. Jadi cinta yang dia wujudkan itu sesama Muslim adalah cinta kerana Allah Ta'ala. Ya, dia cinta sesama Muslim, dia sayang, dia kasih. Ya, tak lain dan tak bukan, iaitu bukan di atas ya kepentingan selain daripada akidah. Bukan di atas sebab kerana Allah. Ya. Ya, contoh cinta yang palsu, cinta yang batil adalah seperti menyintai seseorang disebabkan oleh ya sebab dunia. Sebab kawan dia tu orang memiliki jawatan, pangkat, kedudukan, maka sebab itu dia berkawan. Atau dia berkawan, ya dia cinta pada sahabatnya sebab ada ya faedah-faedah yang boleh dia tarik daripada berkawan dengan orang tersebut. Ya, sebab kawan tu membantu dia, tolong dia, maka dia sayang kawan dia. Bukan itu. Ya, sebab apa? Cinta seperti itu adalah cinta yang sementara dan palsu. Bila telah hilang kepentingan, maka dia sudah tidak mencintainya. Bahkan kebalikannya akan berlaku sikap benci-membenci hingga mewujudkan permusuhan. Jadi cinta yang hakiki yang dituntut dalam hadis ini adalah kerana Allah. Lillahi ta'ala. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ya, jadi bukan cinta yang diikat selain daripada kerana Allah. Cinta disebabkan dia satu jamaah dengan kita, dia satu parti dengan kita, dia satu organisasi dengan kita. Ya, bukan itu. Ya, kerana cinta seperti itu cinta yang palsu. Ya, bila tidak memenuhi apa yang dia inginkan, maka dia akan meninggalkan. Ya, dia akan ya mengasingkan dirinya. Jadi cinta yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah iaitu cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia adalah tuntutan daripada Allah, perintah daripada Allah. Jadi cinta ini adalah cinta yang terbit daripada hati yang bersih, iaitu hati yang penuh dengan keimanan. Jadi cinta sesama Muslim ya adalah dituntut kerana dia adalah sarana untuk mewujudkan keharmonian hidup di dalam masyarakat Muslim. Mewujudkan keharmonian. Juga akan membawa kepada keamanan ya dan kebahagiaan hidup. Kerana kita hidup tidak bersendirian. Kita bukan makhluk ya individualistik. Manusia dia perlu hidup berjamaah bersama-sama. Ya, dan untuk mewujudkan keharmonian, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, ya kegembiraan, saling memberi faedah, maka ada paksinya. Paksinya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila disebut kerana Allah Ta'ala, maka semua yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, dan dikaitkan dengan iaitu dosa dan pahala. Baik. Jadi cinta akan mewujudkan kesatuan dan kekuatan umat Islam. Itulah kemuncaknya. Saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Ya, yang dizolimi akan ditegakkan keadilan baginya, akan ditolong. Yang susah akan dibantu. Ya, yang senang akan membantu yang susah. Ya, yang susah akan ya diangkat kesulitannya. Maka ini adalah kuncinya kepada cinta. Kenapa dia inginkan Muslim itu? Jika dia senang, maka dia juga inginkan saudaranya yang lain senang. Ya, jika dia bergembira, maka dia inginkan saudaranya juga bergembira. Ya, jadi ini adalah saling bantu membantu, saling dokong mendukung. Ya,
Dan kemuncaknya tentunya cinta yang sebenarnya adalah saling ingat mengingat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta adalah merupakan salah satu komponen iaitu yang wajib ditegakkan sesama mukmin. Iaitu cinta, kasih, sayang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hadis ini merupakan salah satu daripada cabang daripada sekian banyak cabang hal yang membawa kepada keutuhan, kekuatan, ya, kekukuhan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah, iaitu cinta salah satu elemennya. Cinta kerana Allah, ya cinta, ya kerana ia adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, kita cinta yang benar adalah cinta di mana ya kita menyintai diri kita, begitulah kita mencintai orang lain. Ya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang menyintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah dan menahan yakni tidak memberi kerana Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Ya, sebab ini adalah dia telah menunaikan perintah Allah. Maka barang siapa yang menunaikan perintah Allah, ya maka sempurna iman dia. Barang siapa yang tidak menunaikan perintah Allah, maka tidak sempurna iman dia, kerana dia telah melakukan pengingkaran. Ya. Sebab itu berbuat baik sesama Muslim adalah sangat dituntut. Ya, sebab itu dalam hadis yang pernah kita sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Ini adalah di antara tanda cinta, bukti ya dia cinta kepada sesama Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa ingin dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan ahli akhirat. Dan hendaklah ia menunaikan dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Apa yang dia senang, yang dia suka, yang dia cintai bila orang lain berbuat baik kepadanya. Jadi dalam bab kecintaan ini adalah merupakan pokok fondasi yang sangat besar dalam persaudaraan Islam. Sebab itu Islam mengajar kita untuk menyintai kerana Allah terhadap seseorang Muslim. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang lain disebutkan, talatun man kunna fihi wajada halawatal iman wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. 3 perkara yang dengannya seseorang dapat merasakan manisnya iman, iaitu dia menyintai ya seseorang dan tidaklah dia menyintainya kecuali kerana Allah. Dan inilah cinta yang sejati, cinta yang hakiki, tali iman yang paling kuat ya, dan cabang iman di antara cabang-cabangnya yang paling agung. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita ya berinteraksi dalam 2 jurusan sahaja. Satu, interaksi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu hubungan horizontal, ya, iaitu sesama manusia. Jadi manusia itu diikat dengan kasih sayang. Sebagaimana kita dah sebut, keharmonian hidup adalah ada pada hubungan kita dengan orang lain. Contoh, orang yang paling dekat dengan kita selain daripada yang berada dalam rumah, siapa? Jiran kita, betul kan? Sebab itu nanti akan datang hadis yang berkaitan dengan jiran juga merupakan ya bahagian daripada rukun iman. Bagaimana kita berinteraksi dengan jiran mesti ditegakkan di atas dasar kecintaan kepada Allah. Bagaimana membuktikan kecintaan itu kepada Allah? Dengan memuliakan, menghormati jiran. Ya, buat baik. Ya, sebagaimana hadis yang akan datang nanti, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Ya. Muliakan tetamu, muliakan jiran, menghormati dia. Ya. Jaga dia, jangan menyakitinya. Ini sebagai tanda cinta bukti. Ya, sebab itulah tali iman yang kuat adalah yaitu awsaqu ural iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi.
wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Tali, ya. Iman yang paling kuat adalah berwala. Ia ni apa? Memberikan ketaatan kepada Allah, ya. Memberi taatan kerana Allah, kepada Allah, bermusuhan kerana Allah, mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah. Ya, sebagaimana kita sebut, adapun tujuan kita berbuat baik sesama mukmin disebabkan oleh kepentingan duniawi, kepentingan pribadi, itu hanyalah sementara, tak kekal. Dan itu bukan tanda cinta yang sejati. Sebab apa? Bila hilang kepentingan itu, kita akan tinggalkan mereka. Bahkan kemuncaknya sebagaimana yang telah kita sebut, akan menimbulkan permusuhan. Walaupun perkara itu kecil, disebabkan bukan cinta kerana Allah. Dan di antara adab yang agung yang diajar oleh Nabi SAW, apabila kita mencintai sesama Muslim, sesama mukmin, maka hendaklah kita memaklumkan kepada mereka itu bahawa kita cinta kepadanya. Ni bukan cinta bila kepada seorang wanita kita cinta datang I love you, bukan. Itu dilarang. Ya, I love you tu hanya boleh diucapkan setelah kita ijab kabul, baru boleh. Ya. Tetapi yang dibolehkan adalah bila kita cinta sesama Muslim. Ya, sesama Muslim, sama mahram, orang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, kawan-kawan kita, sewaktu kita sekolah, di universiti, ataupun kawan pejabat dan sebagainya. Kawan kita bekerja, kawan kita satu pengajian, belajar, menuntut ilmu. Maka hendaklah kita datang kepadanya ataupun kita ucapkan kepadanya. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Jika salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahukan kepada dia bahawa dia mencintainya. Sebagaimana Nabi SAW datang kepada Mu'az radhiyallahu an. Ya, Nabi SAW datang. Ya Mu'az, inni la uhibbu. Wahai Mu'az, sesungguhnya aku menyintai engkau. Nabi SAW yang sebut, bukan Mu'az tu yang sebut. Nabi SAW nak ajar satu kaedah adab yang agung. Ya, kenapa cinta pada Mu'az radhiyallahu an? Kerana dia seorang mukmin, seorang sahabat yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang memiliki banyak keutamaan. Bukan itu saja. Kemudian Nabi SAW bagi satu faedah, satu petua untuk kebahagiaan di hidup, di dunia dan di akhirat. Ya, fala tansa, jangan kau lupa. Ya, fi duburi kulli salatin, pada setiap hujung solat, jangan lupa baca doa ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Tengok. Faedah yang agung. Sehingga hadis ini dikenali sebagai musalsal bil mahabbah. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, ya, sampai kepada guru bagi pada murid. Dinamakan hadis yang berantaian. Ya, menunjukkan aku cinta pada engkau. Betul sebut hadis ni. Ya, begitu juga guru, aku cinta kepada kau, lalu sebut hadis itu. Ya, untuk menandakan sayangnya kita pada sesama Muslim, maka kita ucapkan ya kecintaan kepadanya. Ya, inni uhibbuka fillah. Sebut begitu. Sama ada kita datang berdepan dengan dia atau kita tulis dalam wasiat kita. Ya. Tadi pagi dah belajar satu hadis. Ni nak sebut pada engkau supaya hidup sunnah ini. Sesungguhnya kita telah berkawan lama, tak pernah aku ucapkan yang aku cinta kepadamu, sayang kepadamu. Kita berkawan, berteman ni tak lain dan tak bukan kerana Allah Ta'ala, supaya pertemanan kita di dunia akan kekal sehingga ke syurga pertemanan kita. Jadi aku ucapkan inni, ya wallahi, ya, inni la uhibbuk fillah. Ya, demi Allah sesungguhnya aku menyintai engkau kerana Allah, tidak ada sebab lain. Maka itulah persahabatan yang kekal, persahabatan yang ikhlas, tulus daripada hati. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ya, bukan sebab aku kawan kau ni sebab kau pandai. Aku tumpang kepandaian, aku tumpang ya kepopuleran, ketenaran, terkenalnya kau, tak. Tetapi disebabkan apa? Kerana Allah semata-mata, untuk meraih manfaat, saling berbagi, saling nasihat dan seumpamanya. Jadi Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, Iza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi min manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhullah. Ni. Jika salah seorang daripada kamu mencintai sahabatnya, hendaklah dia mendatangi sahabatnya, ya, ke rumahnya, dan mengkhabarkan kepadanya bahawa dia mencintainya kerana Allah. Sampai tahap tu. Sebagaimana Nabi SAW tadi, ya, jumpa Mu'az, sebut, ya Mu'az, inni la uhibbuk. Jadi kita pun sebut begitu. Sekarang mudah lah, ya, dengan adanya handphone, tulis di situ.
Ya, sesungguhnya aku menyintai engkau kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Ya, kita ada grup WhatsApp kan? Tulis situ. Inni la uhibbukumullah. Ya. Inni la uhibbukum. Tu ramai kawan kita dalam grup. Ya. Fillah, kerana Allah. Tulis terjemahan sekali. Dan sebut, ini adalah sunnah Nabi. Supaya dapat berpahala. Supaya kita nanti bukan bersahabat di dunia saja, tapi bersahabat di negeri akhirat. Baik, di antara tanda kecintaan kita pada seorang mukmin adalah iaitu mengucapkan salam dan membalas salamnya. Ini ada tanda cinta. Ini kalau jumpa tak bagi salam, maka itu bukan cinta yang sejati. Ya. Dan ini termasuk salah satu daripada hak seorang muslim, bukti cinta dia. Apa dia? Iaitu dalam hadis disebut hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim lain ada berapa? 6. Ya, ini di antara hak yang paling utama, bukan pembatasan. Hak muslim banyak tak terhitung. Tapi ini yang jelas-jelas, yang mudah, yang selalu berlaku, yang mudah dilakukan. Apa dia? Qil. Dikatakan, ya. Wa ma hunna ya Rasulullah. Ya. Apakah yang 6 itu ya Rasulullah? Tengok Nabi SAW sebut kewajipan seorang muslim terhadap muslim ada 6. Para sahabat segera tanya. Sebab apa? Nak tahu dan nak berbuat. Bukan nak tahu. Bukan nak tahu saja. Jadi halu telinga tak buat. Beza para sahabat dengan kita. Lalu jawab Nabi SAW, Iza laqitahu salim alaih. Iaitu, ya, bila kamu bertemu, ya, dengannya ucapkan salam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan muslim yang kita kenali saja, tak. Yang kita tak kenali. Itu yang paling sulit. Jarang dilakukan. Sambil berjalan, ada berselisih dengan orang yang tak kita kenali. Bagi salam. Sambil kayuh basikal, jogging pagi. Lalu jumpa pakcik sedang berjalan. Assalamualaikum. Walaupun dia tak tengok kita. Dia tengah membelakangkan kita. Tengah menyabit rumput di halaman rumah dia. Kita bagi salam, dia dengar, dia toleh, dia akan jawab. Nampak tak? Tu. Jangan tunggu dia lihat kita baru nak bagi salam. Tak. Ya. Baik. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Ini tanda sayang sama muslim. Bila dia panggil kita, ya, untuk undangan perkahwinan atau apa saja, selama mana tidak ada perkara yang melanggar syariat, maka penuhi. Ya, jika tidak ada perkara yang, ya, menghalangi kita untuk hadir. Dan hendaklah kita biasakan bila orang jemput, kalau kita tahu pada hari jemputan itu kita tak boleh hadir, langsung saja sebut. Jangan kata insya-Allah saya datang, saya cuba. Tak, kita tahu dah pada hari itu kita tak boleh datang. Ini sifat orang Melayu yang tak bagus. Nak jaga hati. Tak. Sebab apa? Bila kita kata insya-Allah, dia berbunga hatinya. Apatah lagi orang itu adalah orang yang kenamaan, memiliki kedudukan. Tok Syekh, Tok Guru. Dia rasa seronok, dia akan beritahu pada ahli keluarga dia, aku dah jemput Tok Guru. Tok Guru kata datang insya-Allah. Dia pun persiapkan istimewa. Tiba-tiba tak datang Tok Guru dia. Ya. Sepatutnya dia kata, minta maaf, saya tak boleh datang pada hari tersebut. Sebab hari tersebut, ya, saya ada appointment di hospital. Ataupun saya ada, ya, jadual ziarah ibu bapa saya di kampung. Beritahu terus terang, minta maaf pada dia. Dan kita yang menjemput, menerimanya dengan sepenuh hati. Jangan kata insya-Allah. Insya-Allah tu kalau kita nak datang. Ini orang Melayu kita insya-Allah tak nak datang, berbasa-basi. Dia tak nak berterus terang. Tu. Ya. Baik. Kemudian wa izastan sahaka fansahlah. Bila dia minta nasihat, maka nasihati dia. Tu. Nasihat. Ya. Jangan tangguh. Ya, tolong nasihat aku ni sikit. Ya. Aku ni sibuk benar kerja. Sampai lupa perintah Allah. Tolong nasihat sikit, nasihat pada dia. Bagi ceramah sikit. Baca hadis. Baca hadis yang telah kita hafal daripada Arba'in yang berkaitan dengan situasi dia tu. Nampak tu? Guna dia hadis Arba'in ni. Ya. Kalau dia sibuk dengan dunia, kita sebut. Ya. Apa dia? Kun fid dunya ataupun izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadis ini belum lagi kita temui. Ya, zuhudlah. Ya, di dunia ini. Maknanya apa? Berpada-padalah dengan mencari dunia. Ya, dengan nikmat dunia ni berpada-pada. Jangan melampaui batas. Nanti kamu akan dapat kecintaan daripada Allah. Sebab apa? Bila kita berserahada dalam urusan dunia,
maka kita akan bersungguh dalam urusan akhirat. Kita akan jaga hak Allah. Ya. Kemudian ya, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kita akan degil. Kita tak akan disibukkan, oi dia tu jutawan, aku nak jadi jutawan juga. Oi dia tu banyak harta, aku pun nak banyak harta. Akhir sibuk. Tinggal kesibukan ibadah. Kemudian pergi kepada kesibukan dunia. Tu kan faedah hadis. Bagi nasihat. Kemudian wa iza atasa fahimadallah. Fashammithu. Bila dia bersin, ya, maka dan memuji Allah. Kalau bersin tak puji Allah, tak ada hak apa-apa kita pada dia. Tapi kalau dia sebut alhamdulillah, kita kena jawab yarhamukallah. Ya, kemudian dia pula yang dengar doa kita, dia kena balas. Wa yuslihu balakum. Apa dia? Alhamdulillah. Ya, yahdikumullah. Apa dia? Berfaedah? Wa yuslihu apa? Rumaisah. Contoh orang muslim, alhamdulillah. Kata apa? Ni yarhamukillah ke yarhamukallah? Betul? Yahdikumullah. Tu. Ingat, sempurna. Jangan kata yarhamukallah atau yarhamukillah je. Tapi sebut sempurna. Ya. Yahdikumullah, supaya Allah memberikan hidayah pada kamu. Wa yuslihu balakum, dan supaya Allah memperbaiki urusan kamu. Ni tengok ni. Doa yang agung agar tetap di atas hidayah, istiqamah. Bersin sampai dikaitkan dengan doa agar tetap istiqamah. Ya Allah memperbaiki urusan kita, Allah beri hidayah. Dua nikmat yang agung yang didoakan oleh orang yang kita ucapkan. Kita cuma ucap sekali je, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Dia jawab dengan lebih baik, iaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini tanda cinta dia. Kita bagi satu, dia jawab dua. Nampak tak? Tu kaedah apa? Kaedah jawab yang lebih baik. Tanda kecintaan kita pada seorang, ya. Kita bagi satu, dia bagi jawab dua. Tu Islam aja, beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. Mengambil faedah daripada hadis ini dan juga hadis mana? Daripada ayat Quran. Ya. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan dengan satu salam penghormatan, bentuk salam, bentuk ucapan, bentuk doa, maka hendaklah kamu balas yang lebih baik daripada itu. Contoh macam tadi tentang tashmid itu. Ya. Yang didoakan itu jawab lebih baik sebab ada orang sudi mendoakan dia. Ya. Maka sebagai imbalan dia jawab lebih baik. Ini kaedah yang agung sungguh. Begitu juga bila kita bagi salam, Nabi SAW suruh ajar yang lebih baik. Dalam Quran tadi, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, atau warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, sempurna. Baik. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Bila dia sakit, jenguklah dia. Tak boleh jenguk, tanya khabar. Ya, kirim doa. Itu tanda cinta pada sesama mukmin. Ya. Ini kalau ditegakkan, harmonilah kehidupan. Ya. Kalau tak boleh menerusi ucapan lisan dengan diri sendiri tanpa diketahui oleh dia, doa kepada Allah. Ya Allah, kawanku ditimpa musibah, dia sakit, ya Allah, angkatlah kesakitannya, atau kau berilah ya kebaikan dalam sakitnya dengan diampuni dosa-dosanya, diangkat darjatnya. Dan jika dia dimatikan dan dalam keadaan diuji dengan sakit, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga Firdaus sempurna. Betul kan? Sebab kita kadang-kadang tersibukkan, banyak halangan, ya, tak boleh datang, tak boleh lihat. Maka kita kirimkan dengan doa kita kepada Allah, minta kepada Allah untuk dia yang sedang diuji. Ya, kemudian hak yang keenam, wa iza mata fatbahhu. Bila dia meninggal, maka iringilah jenazah dia, ikut dia, hantar jenazah dia sebagai, iaitu bentuk pemuliaan, penghormatan, persahabatan kita terakhir, hantar dia ke alam barzakh. Dan satu hari nanti kita juga akan seperti itu. Ya, Masya Allah, sungguh besar hadis ini untuk mengikat kecintaan yang sangat dalam pada sesama mukmin. Baik, kemudian di antara tanda kita cinta pada sesama muslim, sesama mukmin, iaitu seringlah memberi hadiah dan menerima hadiah. Kawan bagi hadiah, walaupun hadiahnya hanya sebatang pen, ya, itu sebagai ya tanda syukur dia berkawan dengan, berteman dengan kita, ingat dia, sanggup dia,
Ya, jadikan budaya beri hadiah. Beri hadiah bukan bermakna kena datang rumah dia. Sekarang hadiah mudah sekali. Post online, beli kitab pada dia, hantar tanpa dia ketahui. Ya. Ataupun sebut nama kita supaya dia ingat kita ni. Hadiah ni. Saya bagi hadiah pada anda sebagai tanda kasih sayang. Sekurang-kurangnya itu dia menunaikan salah satu tugas dia, dakwah secara mudah. Betul kan? Duit ada, beli kitab-kitab kecil, hantar pada dia. Dia beli kitab besar, tiba-tiba dapat siapa hantar ni, surprise. Masya Allah, buku-buku tafsir Al-Quran. Dia tak sangka kawan dia hantar. Tak pernah terfikir dia. Tu kita melakukan sunnah hasanah. Inilah yang dituntut. Bukan bid'ah hasanah. Tu sunnah hasanah nama dia. Menyebarkan ilmu. Ya. Atau perkara yang bermanfaat. Tiba-tiba ada je. Ya, pos laju datang panggil. Apa ni? Apa ni? Olive oil satu pack. Jiran kita hilang pekerjaan. Dah hampir setahun dah tak kerja. Kita tanya dia, macam mana masalah kerja? Tak ada kerja dah, hilang pekerjaan. Ya, adalah buat kerja kecil-kecilan. Ya, jual-jualan. Tapi Alhamdulillah, ya walaupun tak boleh keluarga-keluarga, boleh dah sikit-sikit. Kita sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Kalau kita tak boleh bantu secara direct, kita cari jalan. Ada orang yang boleh tolong bantu. Sebab ketika itu dia diuji dengan kesulitan. Kita tak tahu nanti ke depan kita pula diuji. Ya, dia juga nanti akan mengambil tahu. Tu. Ya. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'duh. Mukmin tu dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tolong bantu dia sekadar kemampuan kita. Tak boleh bantu dari sudut materialistik, bantu dia dari sudut nasihat. Bantu dia dengan doa kita. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah mustajab, Allah angkat kesulitan. Nampak tak ni? Ni banyaknya jalan cara kita membuktikan kecintaan sesama Muslim. Ya, kita tak boleh tolong bantu saudara kita Muslim yang di kejauhan, yang ribuan kilometer, puluhan ribu. Seperti saudara kita di Palestin, saudara Islam kita di Yaman, di Iraq dan sebagainya yang ditindas, ya, dibunuh, dizalimi. Ya, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah angkat kesulitan, berikan kesabaran kepada mereka. Tu. Ya. Kemudian di antara tanda cinta kita kepada seorang Muslim adalah tidak yang mengumpat, tidak menghibah, ya, tidak melakukan ghibah terhadapnya, tidak mengutuk, menghina, mencela, mengumpat. Itu tanda cinta. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man zabba an lahmi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang dighibahi, ya, saat ketika mana dia tidak berada di sisinya, maka hak Allah Ta'ala, hak atas Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Dia sesekali tidak akan mengumpat saudaranya, dan juga dia tak akan benarkan orang mengumpat saudaranya. Contoh, dia dua berkawan ni, kawan tak ada di situ. Kau tahu tak? Kau tahu tak jiran kau tu? Jiran kau tu kau kenal dia tak? Kau tak kenal, dia baru je jadi jiran kau. Tu dulu jiran aku tu. Ya. Kau kena jaga-jaga ni dia tu, jahat jiran. Jahat mulut dia. Padahal kita dah berjiran, tak nampak pun kejahatan lisan dia. Kita kata, dia ke? Aku tak tahu lah. Selama ni nampak baik je. Tu. Itu maknanya apa? Dia membenci jirannya. Dia tak menyintai jirannya. Jadi kalau bukti dia cinta pada jirannya, hendaklah dia tegah orang tadi. Jangan bercakap demikian. Ya. Apa yang kamu sebut ini tidak benar. Ya. Sesungguhnya jiran aku tidak seperti itu yang kamu gambarkan. Kamu jangan sekali-kali menyebar fitnah, berdusta. Ya. Nanti kamu akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Berhenti. Tu. Jangan kita pergi tambah pula. Iyalah. Memang betul lah. Dia tak guna punya jiran, kita tambah pula. Itu menunjukkan tanda kita benci pada sesama Muslim. Tapi kita, sedangkan Allah Ta'ala tuntut kita untuk memuliakan, menghormati, jaga hak jiran. Itu. Jadi jangan sekali-kali, ya, melakukan perkara yang menyakiti hati jiran. Nanti tak masuk syurga gitu. Ya, sebab di antara perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka kerana menyakiti jiran. Buat baik. Ya, jiran kita itu, ya, ketua keluarganya, anak-anaknya, semua jiran kita. Wajib memuliakan mereka, menjaga mereka, mengambil tahu. Kemudian, di antara tanda cinta kita kepada sesama Muslim, sesama mukmin adalah menutup aib dia. Ya, jangan kita dedahkan aib dia.
Kita tahu dia, jiran kita atau kawan kita dulu, waktu muda dia bagaimana kehidupan dia. Ya, kehidupan dia penuh dengan maksiat, warna-warni yang gelap, kusam. Ya, jangan kita mendedahkan dia, menghabarkan pada orang lain. Sungguh, ini khawatir nanti di negeri akhirat, muflis. Ya, sebab menyebarkan aib dia. Yang dia tak suka dengar. Dan barangkali dia telah bertaubat. Dan tentu dia bertaubat. Dan itu yang kita harapkan. Sebab ya rata-rata orang yang bermaksiat di usia tu muda, akhirnya dia bertaubat pada Allah di usia tua. Tengok, betapa banyak orang yang ketika muda masjid tak pernah sampai. Kaki maksiat, minum arak, judi dan sebagainya. Kaki perempuan. Tapi penghujung usia dia penuh di masjid. Paling depan duduk di sof. Paling istiqamah menghadiri majlis ilmu di usia tuanya. Sungguh, itu satu hidayah. Sebab hidayah milik Allah. Ingat hadis yang keberapa? Orang yang awal amalan ahli syurga. Yang keempat atau yang keenam. Awal yang keempat tentang takdir, penciptaan. Awal ahli syurga dia sahasta lagi nak masuk syurga, tetapi tiba-tiba berbalik ahli neraka. Awal hidup dia sampai ke hujung amalan ahli neraka. Sahasta lagi nak masuk neraka, berbalik dia dapat hidayah buat amalan ahli syurga. Ni jaga. Kita tak tahu, kita tak selamat lagi. Selagi kita hidup kita belum selamat. Bila mati tahu selamat atau tidak penghujungnya. Sebab itu ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din. Ya. Tutup aib saudara. Aib kita Allah tutup. Ya, jangan kita buka. Apatah lagi aib orang lain. Jangan kita disibukkan dengan aib orang lain. Sibukkan dengan aib kita sendiri. Itu sebagai tanda cinta pada diri sendiri dan cinta pada orang lain sesama mukmin. Jadi Nabi SAW menyebutkan, man satara akhahul muslim fid dunya satarallahu yauman qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim di dunia, nescaya ya, ia akan ditutup aibnya pada hari akhirat, pada hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Ini di antara perkara yang paling banyak dilakukan oleh manusia, terutamanya ahli politik. Ya, ceramah sana ceramah sini, ya, sebut aib orang, tuduh orang berzina, tuduh orang disertakan dengan gambar-gambar lagi. Ya, walaupun itu betul, tapi tetap salah. Kerana itu bukan urusan dia, itu urusan mahkamah pengadilan. Dedah aib, ya, tangkap gambar, tunjuk dalam TV, ya, pelaku-pelaku kriminal yang belum dibuktikan lagi kesalahan dia. Tiba-tiba mahkamah kata dia tak bersalah. Tu nampak. Dia dah malu lah, dimalukan satu Malaysia, satu dunia. Sekarang bukan satu Malaysia, satu dunia. Semua orang boleh akses. Betapa banyak dosa tu asbab tangan kamu tadi tangkap gambar, siarkan dalam media secara live ataupun tidak live. Tulis lagi, buat catatan. Ya. Mendedahkan aib dia padahal patut ditutup. Sebab nanti kalau dia bertaubat pada Allah, bagaimana kamu nak hapus? Ya, itulah Islam ajar. Jangan mendedahkan aib orang. Kecuali ya memang terpaksa, terdesak. Ya, memang dah dibuktikan dia buat jahat. Terbukti dah. Ada bukti cekap, cukup, lengkap. Ini tak. Baru didakwa. Tengok-tengok teranaya dia. Bukan dia. Nampak tak? Ni. Ya, tutup aib. Ya, walaupun kita tahu benar dia buat. Ya, tutup. Sebab apa? Itu adalah aib dirinya. Betapa banyak orang yang bertaubat. Ya, ketika setelah melakukan kemaksiatan. Bertaubat dengan taubat nasuha. Cuba lihat para sahabat Nabi SAW. Kan di antara mereka pun ada yang terjatuh dalam kemaksiatan. Tapi kemudian mereka bertaubat sehingga iman mereka lebih baik daripada orang-orang yang merasakan diri mereka baik. Seperti Ma'is radhiyallahu anhu yang berzina, direjam dia. Dia bertaubat, dia jumpa Nabi SAW. Perempuan orang Media, Yahudi itu juga menyesal bertaubat. Dia ampunkan dosa dia oleh Allah. Iman dia lebih baik daripada orang yang menghina dia. Ya. Begitu juga kes-kes yang lain. Ya, kerana mereka menyesalinya. Kerana iman itu berbolak-balik. Mereka itu diuji oleh Allah dengan maksiat itu. Kita belum tentu. Dia rasa diri dah best, dah steady dah. Alim lah konon. Bahaya. Dia mendedahkan diri pada bahaya. Sebab apa? Pada diri dia ada sifat ujub, sum'ah, riya. Dia rasa dia dah best dah. Dah bagus lah. Aku ni alim kabir. Tok Syekh. Banyak memberi manfaat pada manusia ni. Sekejap lagi Allah datang fitnah pada dia. Diuji. Dan berapa banyak orang seperti itu kecundang.
Dan yang lebih parah, kecundang tak kembali ke pangkal jalan. Wal-iyazbillah. Sebab tu kena ada sifat hazard. Kena ada sifat khauf. Kena ada sifat tawaduk. Kena ada sifat cinta. Sentiasa bergantung pada Allah. Jangan bergantung pada usaha kita. Ni kebinasaan. Ya. Kemudian apa lagi tanda cinta kepada sesama Muslim? Tidak mengkhianati dia. Ya, tidak mengkhianati dia. Ya, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Innallaha la yuhibbul khainin. Ya, Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang khianat. Dan surah Al-Anfal ayat 58. Jadi jangan khianati kawan. Bila kita perlu kawan, dia best friend. Bila kita nak, kita khianati dia. Ya, kita curang terhadap dia. Kita menipu dia. Ya, kita berjanji tapi tak ditunaikan. Itu khianat. Dan jangan sekali-kali mengkhianati sesama Muslim. Ya, kerana ini bencana yang sangat besar. Kemudian di antara tanda kecintaan kita pada sahabat kita, sesama Muslim, tidak mengadakan transaksi atas jual beli saudaranya. Apa contoh? Kita dah tahu dah kawan kita tu, dia ahli perniagaan macam kita juga, bisnes yang sama. Kita tahu kawan kita tu masuk satu tender, satu syarikat. Dan kita tahu harga kawan kita letak berapa. Ya, kita pun pergi masuk juga. Kita letak harga lebih murah daripada itu. Padahal kita tahu dia best friend kita. Kita pergi kacau dia. Ya, nak ambil bisnes tu daripada dia. Ya. Tu. Ya. Lainlah waktu kita masuk tu, bersama-sama kita masuk tanpa kita mengetahui harga kawan tu dan kawan ni. Tapi dia tahu kawan kita letak harga, projek tu tendernya 1 juta. Kita pun pergi, tak dapat. Nak kalahkan tender kawan kita tu, kita letak 500,000. Tu. Itu juga masuk dalam khianat. Ya. Dah tahu kawan kita masuk projek, best friend kita, kita tak payahlah. Pergilah masuk tempat lain, banyak lagi. Nampak tak? Tu akhirnya timbul permusuhan, perpecahan. Padahal dia, yang ni, dah banyak projek dah dia. Yang kawan tu baru ada satu projek nak masuk. Dia pergi masuk juga. Tu sifat tamak, dengki. Padahal kawan dia, nampak tak? Sepatutnya projek yang dia ada tu bagi lagi pada kawan dia. Tahu dah, waktu Covid ni dia tak ada projek apa-apa. Dia ada 10 projek. Panggil kawan dia. Tahu pula kawan dia tu baik. Pernah membantu dia, pernah menolong dia, pernah menasihati dia. Tak ada dia. Lupa kawan dia. Ketika senang, lupa, tak ingat dah kawan. Ya, orang lain pula dia jadi kawan. Padahal diukur daripada kawan itu, kawan tu dia dah kawan lama dah. Dia kenal agama kawan dia. Orang yang soleh, orang yang tidak cinta dunia. Tapi dia pergi kawan dengan orang-orang cinta dunia. Ini tanda-tanda kebinasaan. Nampak tak? Allah tanamkan sifat tamak, kedekut. Ya, dengki, takut. Dia kata, kalau bagi projek kat kawan aku, nanti semua projek dapat kat dia. Hilang projek aku. Ya, maka punah ranah dah akidah dia. Padahal dulu belajar sama kawan dia. Ikut kuliah. Belajar dengan syekh yang sama. Guru yang sama. Tapi bila Allah uji dengan dunia, hilang agama. Inilah. Sebab itulah bencananya bila diuji dengan dunia. Ya, tak pernah susah, tiba jadi senang. Alamat. Kalau tak ditapis dengan agama, akhirnya dia akan lupa tentang kesusahannya, bertambah tamak dalam urusan dunia. Akhirnya kawan yang dulu dia cintai kerana agama, akhirnya dia benci. Dia lupakan. Tak ambil tahu. Kenapa? Dapat kawan-kawan baru yang boleh mendatangkan manfaat dari urusan dunia. Ini banyak berlaku. Padahal kawan tu siang malam berdoa untuk kebaikan bagi dia. Ya, agar dia insaf. Jangan dia tertipu, terbuai dengan nikmat dunia. Kenapa? Ya, sibuk sungguh dia dah dengan dunia. Hingga tinggal majlis ilmu. Tak berkawan dah dengan ahli ilmu. Berkawan dengan ahli dunia. Wirid harian dia, projek, duit. Dulu tak pernah melakukan perkara lara, perkara maksiat. Sekarang dah berani terang-terangan. Ya, dedahkan itu, dedahkan ini. Masya Allah. Yang tak patut dia dedahkan. Mula cerita nikmat dunia. Dulu cerita tentang urusan agama. Sekarang dah berubah. Sungguh. Ya, benar kata Nabi SAW. Aku tak takut kefakiran di kalangan umat aku. Yang aku takut adalah bila dibentangkan nikmat dunia kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka lalai daripada tanggungjawab mereka kepada Allah dan sesama Muslim. Ya. Dan di antara tanda kecintaan pada seorang Muslim adalah sentiasa mendoakan mereka. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malak walaka bimislim. Tidaklah seorang Muslim itu mendoakan saudaranya ketika mana ia tidak berada di sisinya,
melainkan malaikat akan berkata dan bagimu semisal dengan itu. Ya. Du'aul akhi li akhihi bi zahril ghaibi la yurad. Doa seorang bagi saudaranya yang tidak ada di sisinya tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi ingat, kita ni senang bukan sebab usul kita semata-mata, tak. Ya, kita kena zon baik sangka kuat kepada Allah. Kita ni senang disebabkan oleh doa orang lain untuk kita. Sebab doa mereka mustajab. Doa kita belum tentu mustajab. Sebab banyak terhalang oleh hijab. Hijab kemalasan dalam beribadah. Hijab tersibuk dengan dunia. Hijab dengan maksiat kita. Apa tanda kita hijab ada pada kita? Kita makin jauh daripada Allah. Makin dekat dengan dunia. Ya. Dulu kita susah, sekarang kita senang. Sebab ada orang mendoakan kita. Ya. Dia tengok kita susah, maka dia pun banyakkan doa kepada Allah. Ya Allah, aku nak bantu dia dari sudut keuangan. Aku pun tak mampu, tapi aku bantu dia dari sudut doa. Kau makbulkanlah doaku, Ya Allah. Dan ketika qadar Allah dia berdoa itu pada di tempat yang mustajab, 1/3 malam, dia ahli ibadah, maka Allah perkenankan doa. Allah beri kesenangan pada dia, dia tetap susah yang berdoa ni. Nampak tak? Ni, banyak tak berlaku begitu? Ramai orang yang susah tapi dia mendoakan. Barangkali disebabkan satu ketika kita nampak dia di tepi jalan, sedang berjalan, keletihan, kita pun ajak dia naik kenderaan kita. Nak pergi ke mana? Dia kata, saya nak balik kampung saya ke Sungai Buloh. Kita duduk Kelang, nak balik. Ya, tak apa, saya tolong hantar. Sanggup dia hantar. Ikhlas sungguh amalan dia hari itu. Maka sebab itu, ya, orang yang dihantar tadi berdoa kepada Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup tuan, memanjangkan usia tuan dan memurahkan rezeki. Sebab doa dia tadi, ya, tiba-tiba Allah datangkan ketiga perkara tersebut. Nampak tak? Tapi nanti dulu. Ya, itu bukan bukti Allah cinta pada kita. Tengok nanti. Dengan nikmat yang kita dapat tu, kita dekat pada Allah atau tidak? Tapi kita dapat doa kebaikan tadi, betul kan? Daripada orang yang susah. Dan betapa banyak Allah tahan azab ini, musibah disebabkan oleh doa atau disebabkan keberadaan orang-orang fakir, fuqara yang bertakwa kepada Allah. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi jangan rasa kita ni kaya ni sebab usul kita, pandai kita. Oh, aku ni graduate daripada US, daripada Korea, daripada Jepun, daripada Rusia. Pandai aku, cerdas. Ya, buat bisnes itu, buat bisnes itu. Jawatan aku tinggi, aku kaya. No. Sebab doa barangkali ibu kita, ayah kita, jiran kita yang tumpang kegembiraan melihat satu-satunya anak di kampung itu yang berjaya masuk universiti. Jadi hendaklah sentiasa tunduk, rendah diri kepada Allah. Jangan sombong. Jadi resmi padi. Makin berisi, makin tunduk dia. Jangan jadi apa? Jangan jadi apa? Jadi lalang. Lalang tu tak. Lalang dia tak tahu arah. Mana dia itu diikut, tak ada pendirian. Ya, apa contoh sombong? Jangan jadi seperti seekor merak. Sombong dia, betul kan? Lawa dia cantik, hebat. Ya. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Ya, dia tidak boleh terbang tinggi. Ya, burung pipit lagi tinggi daripada dia boleh terbang. Burung helang lagi lah. Ya, silap-silap dia jadi mangsa pada burung helang. Bukan waktu dia besar lah, waktu dia kecil, anak-anak. Ya. Apa lagi di antara cinta bukti kita kepada sesama Muslim? Ya, banyak. Mengutamakan dia dalam urusan-urusan yang kita utamakan. Atau memaafkan kesalahan saudara. Ini kena ada. Sebagaimana kita ingin ya orang memaafkan kita. Sebab kita ni banyak kesalahan yang kita tak sedar. Kita lupa. Duduk waktu sekolah barangkali kita pernah curi barang kawan kita. Curi stokin dia, curi buat gigi dia waktu duduk asrama. Ya, sampai curi seluar dalam kawan pun ada. Ya, sampai curi baju sekolah pun ada. Sebab baju sekolah semua sama. Pada hari tu dia nak pergi sekolah, baju dia tak basuh. Dia pun tengok kawan dia yang sidai tu sama saiz dengan dia, pergi ambil pakai. Baju pula tak tulis nama. Sebab tu masuk asrama kena tulis nama. Tulis nama pun dia pandai, dia padam. Ya. Ada di asrama jenis tangan panjang, suka curi duit orang. Bukan dia susah, tengok-tengok anak orang kaya. Perangai suka curi duit orang. Kita simpan macam mana pun dalam almari kita, dia tahu cari. Seolah-olah dia macam tikus. Hidung dia, cik, dapat jumpa, ambil. Kita orang kampung susah, mak bagi RM10 sebulan. Dia RM100 sebulan, tak cukup juga. Dia pergi ambil RM10 kita. Tu kita dulu barangkali ada buat begitu.
Dan kita harap semua kawan-kawan kita itu, ya, Allah beri hidayah agar memaafkan kesalahan kawan-kawannya. Begitu juga kita. Kita maafkan dah semua kesalahan kawan-kawan kita. Yang dulu pernah bully kita, menzolimi kita, bahkan sampai tahap yang tak boleh digambarkan. Ini berlaku waktu duduk asrama. Kawan-kawan nakal, jahat waktu tu. Macam-macam dia buat. Ya. Ambil barang kita tak usah kira lah. Beli makanan letak, sekejap lagi hilang, habis. Makan dia. Ya. Sampai mendedahkan air. Ada di antara yang dibuli tu, dia telanjang bugil kan. Lepas tu seronok pula tengok. Tu dosa besar tu, mendedahkan air. Waktu tu dah balik dekat tempat, dekat 5. Ada yang pukul tumbuk sampai mati pun ada. Nampak tak? Ya. Tu dosa waktu sekolah, duduk asrama banyak. Yang sesama kawan. Ni mana yang jahat, yang nakal. Ya. Tu. Minta. Kalau kawan tu ingat sampai sekarang, ni ingat lagi sampai sekarang. Ya. Kejahatan kawan-kawan. Ya, sini-sini tu. Masuk sekolah pula. Sekolah jadi gangster. Ya. Dekat tempat tu setahun kena bully. Setahun. Bukan minum orientasi, setahun. Daripada awal sekolah sampai habis. Sampai dia keluar dari sekolah. Di sini SPM kita terima. Banyaknya kezaliman yang mereka lakukan. Ya, tapi kita maafkan mereka semuanya. Dan kita tidak akan sekali-kali melakukan pada orang lain. Ya. Kadang-kadang kita pinjam, kita lupa pulangkan. Banyaknya. Ya, tapi mudah-mudahan Allah maafkan. Sebab apa? Tak sengaja. Dulu tak tahu. Ya. Jadi kita maafkan dia. Begitu juga kita harapkan orang lain maafkan kita. Barangkali ada ucapan kita yang terkasar, menyakitkan hati dia. Itu sekolah. Ya, waktu kita belajar, sekolah dia sampai tinggi lah. Kalau masuk universiti, ada kawan-kawan kita yang kita tak pedulikan. Tak pernah nasihat dia untuk solat. Padahal ketika itu dia berhajat nasihat kita. Ya, akhirnya kita jumpa dia pula setelah bekerja puluhan tahun, tengok dia jadi ahli masjid. Ya, kita minta maaf pada dia. Minta maaf dulu aku kawan kau, tak pernah aku nasihat kau untuk solat. Padahal aku pergi masjid selalu. Minta boleh. Jadi kita maafkanlah. Ya, forgive and forget. Maaf dan lupakan. Kejahatan dia pada kita lupakan. Ya, ingat kebaikan dia pada kita. Walaupun dia jahat dulu, dia ada banyak kebaikan. Betul kan? Barangkali kita tengok dia, kita semangat nak belajar. Sebab dia rajin. Dia rajin dalam belajar, tapi dia tak rajin dalam solat. Ya. Si B pula tak rajin belajar, rajin solat. Asal dia lengkap-lengkapi. Itu. Kemudian bila bekerja, banyak juga kejahatan kita buat. Mulut tak jaga. Ya. Sebar gosip kat pejabat. Menjatuhkan kawan. Ya. Tu menzolimi dia. Sebar fitnah. Yang patut dia naik pangkat, tiba-tiba tak dapat naik pangkat dia. Kena pindah lagi ke tempat lain. Banyak tak dosa? Banyak. Jadi maafkan. Dan kita juga harap pada semua kawan-kawan kita, tak kira mana berada, maafkan kawan-kawan kamu. Supaya kita nanti selamat di negeri akhirat. Ya, nanti akan ada kisah sesama kita. Elok-elok boleh masuk syurga, tak dapat. Disqualified. Sebab tak selesai urusan sesama, kezoliman sesama yang tak akan ditinggalkan oleh Allah. Ingat hadis tu, 3 kezoliman. Kezoliman yang tak akan diampuni, kezoliman yang diampuni, kezoliman yang tak akan ditinggalkan. Kezoliman yang tak diampuni, syirkun akbar. Keampunan yang diampuni, kezoliman yang diampuni, iaitu dosa pada Allah. Allah memiliki hak untuk ampun. Yang ketiga dia yang paling sulit. Apa dia? Kezoliman yang tak akan ditinggalkan sesama makhluk, sesama hamba. Maka sebab itu hendaklah kita membuat deklarasi pada diri kita. Ya, sesungguhnya ya Allah, aku telah mengampuni, memaafkan seluruh kesalahan orang-orang terhadapku. Dan aku juga berharap orang-orang lain begitu juga telah memaafkan diri aku. Ya, kerana kita tak tahu kita pernah berbuat banyak sekali kesalahan, dosa terhadap sesama muslim. Jadi itu penting. Ya, jadilah seorang yang pemaaf. Jangan sekali-kali tidak memaafkan. Dosa apapun, sejahat mana pun, sampai membunuh, maafkan dia. Sebab dia seorang muslim. Kita tak nak dia masuk neraka. Sebagaimana kita tak nak diri kita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Allah Ta'ala dia maha pengampun. Allah Ta'ala tu. Betapa Allah Ta'ala maha mengampuni hamba-hambanya. Sampai syirkun akbar pun Allah ampun. Ketika mana? Ketika dia bertaubat. Betul kan? Padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Tetap Allah ampunkan bila dia bertaubat. Masuk Islam dia. Dia kembali kepada Allah. Dia ampuni seluruh dosa dia. Jadi ini hadis yang sangat agung. Iaitu hadis yang menjelaskan tentang prinsip dalam brotherhood. Ya, Muslim brotherhood. Jadi Islam mengatur
ya tentang urusan bermasyarakat, hidup sesama. Sebab kita bukan ya insan yang hidup bersendirian, bukan individualistik, nafsi-nafsi, bukan. Ya, so this hadis is very important. Ya, none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. Cintailah apa yang kamu cintai, sebagaimana begitu jugalah hendak kamu cintai kawan kamu, sahabat kamu, saudara kamu sebagaimana yang kamu cintai. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menanamkan kecintaan kita yang sangat dalam sesama Muslim. Sama ada dia seorang yang soleh atau yang tidak soleh. Yang tidak soleh, yang bermaksiat, kita sayang dia dengan menasihatinya, mendoakan untuknya agar diberikan hidayah. Yang soleh, kita berkawan dengannya, kita cintanya untuk mengambil manfaat, ya, ambil faedah daripadanya, jadikan contoh. Sebab itu dalam urusan akhirat, kita ambil contoh orang yang lebih soleh daripada kita, orang yang lebih alim daripada kita, orang yang banyak memberi manfaat. Ya, dalam urusan dunia, kita ambil faedah daripada orang yang berada di bawah kita. Dengan itu kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kurniaan kepada kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kita sifat kecintaan yang ikhlas, tulus daripada hati terhadap sesama Muslim, dengan menunaikan hak-hak mereka seperti mana yang telah kita uraikan ya berdasarkan hadis, iaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Yes. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan kesilapan semoga Allah mengampuni dan memperbaiki urusan kita. Semoga Allah menghimpunkan kita semuanya nanti ke dalam syurga Firdaus bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.